محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita dah dalam juz amma kita dah baca tafsir 3 surah. Mula dengan surah Al-Fil, kemudian surah Al-Quraisy, dan kemudian surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Fil, Allah menceritakan bagaimana Allah memelihara kemuliaan Kaabah serta keselamatan penduduk Mekah apabila nak diserang oleh Abrahah dengan tenteranya 60,000 orang hanya dengan mendatangkan burung. Jadi itu cara Allah nak menyelamatkan ataupun nak menyelamatkan Kaabah dan penduduk Mekah dan memusnahkan Abrahah dan tenteranya seramai 60,000 orang. Kenapa orang Mekah tak lawan ya? Kenapa orang Mekah tak lawan Abrahah ni? Abrahah datang 60,000 orang tentera, 60,000 orang. Tak boleh lawan ke? Orangnya, tentera dia. Asal tak lawan? Okey, mungkin kita kata 60,000 orang ni tak ramai sebab kita tengok orang zaman sekarang ni. Cuba kita tengok zaman itu zaman itu. Kita tak ada perangkaan, tak ada banci, tak ada banci masa tu ya. Cuma kita boleh agak-agak. Macam mana kita nak agak? Okey, Masa perang Badar, orang Mekah nak cuba menghancurkan orang Islam yang ada dekat Madinah. Berapa orang yang orang Mekah boleh kumpul? Orang Mekah. Berapa tentera yang perang orang musyrikin yang pergi perang dalam perang Badar? 1,000. Okey, 1,000. Kemudian orang Islam daripada Madinah yang lawan 1,000 ni berapa orang? 300. 313 ya. 313. Maknanya orang Mekah kumpul dah. Berapa ramai orang Mekah yang boleh nak musnahkan orang Madinah ni. Dia boleh kumpul 1,000 orang. Maknanya inilah tentera-tentera yang boleh dikumpulkan di Mekah pada masa itu, 1,000 orang. Ini kita bilang yang laki-laki lah ya. Laki-laki 1,000 orang. Yang nak lawan kalau tentera Abrahah ni pun tentu lelaki kan, takkan perempuan. Kemudian orang Madinah boleh kumpul 313. Katalah orang Madinah ni kita bagi dua. Sebagian daripada orang Muhajirin, sebagian orang Ansar. Jadi kita ambil lah campur 150. Jadi baru ada 1,150 lebih kurang. Jadi kalau nak lawan orang Mekah ni, nak lawan tentera Abrahah ni, ada lebih kurang 1,150. Jadi 1 lawan 60 orang ya? Jadi 60 orang, kita seorang lawan. Itu dia punya perbandingan. Memang tak apa, memang tak patut lah kan. Memang tak patut dari segi jumlahnya. Itu antara sebab yang kita boleh imagine yang orang Mekah ni tak sanggup nak lawan tentera Abrahah. Jadi habis tentera Abrahah, macam mana Allah ceritakan kepada orang Mekah bagaimana Allah memelihara Kaabah, dan benda tu berlaku di zaman mereka, di depan
mata kepala, di depan mata kepala, depan mata kepala diorang. Macam tu Allah memelihara Kaabah. Kemudian surah Al-Quraisy, Allah menceritakan bagaimana amannya orang-orang Mekah pergi berniaga waktu musim panas ke Syria, waktu musim sejuk ke Yaman. Sedangkan kabilah-kabilah lain bila pergi berjalan jauh macam tu, memang asyik kena rompak punya. Tapi Allah memelihara orang Mekah. Dan Allah memberitahu, Allah memberikan pertolongan kepada orang Mekah, walaupun tak ada sungai, walaupun tak ada Oasis, yang ada cuma air Zam-Zam, yang ada cuma Zam-Zam, tetapi mereka tidak kehausan dan mereka tak kelaparan. Dan itu semua adalah dengan kuasa Allah. Dan dia punya kesimpulannya, falyabudu rabb hadzal bait. Oleh kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan Kaabah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan nikmat-nikmat yang itu, jadi maknanya nikmat Allah dah cukup banyak, ya. Nikmat-nikmat Allah kepada orang Mekah. Nikmat-nikmat Allah kepada orang Mekah yang mungkin diorang tak terfikir macam mana benda ni boleh tak timbul. Jadi Allah menceritakan dalam surah Al-Fil dengan surah Al-Quraisy, semuanya adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu hendaklah menyembah Allah, hendaklah beribadat kepada Allah. Jadi ini dia punya kesimpulan dia. Kemudian bila dah menyebut tentang nikmat-nikmat Allah ini, kita sambung dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, kalau kita cuba buat ringkasan dia, lebih kurang macam ni. Yang pertama, ada orang yang mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan agama. Ciri dia ialah kerana mereka mengherdik anak-anak yatim. Anak-anak yatim, dan kemudian mereka tidak beri makan orang-orang miskin. Dan kemudian Allah memberitahu ada pula celaka bagi orang yang sembahyang. Celaka bagi orang yang solat, orang yang sembahyang. Ciri dia ada 3. Okey, nombor 1 apa katnya? Siapa ingat? Lalai dalam sembahyang. Lalai dalam solat dia, dalam sembahyang dia. Yang kedua, riak dalam sembahyang. Riak dalam sembahyang. Yang ketiga, kedekut dengan barang keperluan harian. Kedekut barang-barang keperluan harian, ya. Barang-barang keperluan harian ni apa disebut? Apa nama surah kita ni? Al-Ma'un. Al-Ma'un ni barang keperluan harian, ya. Jadi ada orang yang mendustakan agama, dan ramai orang yang sembahyang pun masih dalam kerugian. Masih dalam kerugian. Okey. Yang mendustakan agama, seolah-olah tak percaya kepada balasan hari akhirat, ialah mengherdik anak-anak yatim yang sepatutnya ditolong dan dibantu. Begitu juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Kalau nak ikutkan, duit kita berlebih, ya tak? Kalaupun duit kita tak berlebih, tolong mereka dengan barang makanan ataupun pakaian. Kita bantu dengan apa yang ada pada kita. Banyak barang kita tak pakai kat rumah tu kan.
Kita punya seluar mungkin ada 20 helai tak pernah pakai, dah 10 tahun tak pernah pakai. Simpan lagi. Nak buat apa pun kita tak tahu. Nak buat datuk, nak buat benih, 30 helai seluar tu kalau bagi pada fakir miskin ni, berapa banyak dia orang punya syukur, dia orang tak tahulah ya. Tapi kita simpan sampai akhirnya nanti kita buang macam tu je. Barang makan kita, kita tahu dah pisang tu dah nak busuk dah pun, dah nak busuk dah. Simpan juga lagi, buat apa pun kita tak tahu. Dah banyak kali dah simpan, lepas tu buang aja. Nak buat cucu kodok pun tak jadi. Apple pun macam itu, limau pun macam itu. Mungkinlah kat sini kita tak jumpa orang susah, tak? Kat sini mungkin kita tak jumpa orang susah. Tapi kalau kat Malaysia, kita tahu ramai orang yang susah. Jadi tak boleh bagi duit, kita boleh pergi berpakaian. Stokin kita yang dah pakai, baju kita yang dah pakai, makanan kita yang mungkin berlebih, ataupun mungkin sengaja kita masak lebih sikit. Kita masak kari kambing umpamanya kan. Saja kita masak lebih sikit, 2-3 pinggan hantar dekat orang-orang yang fakir miskin ni. Kemudian Allah mengingatkan kita, walaupun kita sembahyang, perlu memperhatikan 3 jenis orang yang masih celaka, kata Allah. Fawailul lil musallin, kecelakaan ataupun kerugian bagi orang-orang yang sembahyang. Lalai dalam sembahyang, sama ada tertinggal sembahyang, ataupun keluar daripada waktunya, ataupun dia tak khusyuk dalam sembahyang dia, ataupun memang dia sembahyang orang munafik. Kalau ada orang dia sembahyang, kalau tak ada orang dia tak sembahyang, ataupun dia sembahyang tetapi tak nak menolong dengan barang-barang keperluan harian. Jadi ini menceritakan kepada kita hubungan dengan Allah, beribadat dengan Allah satu hal, tapi hubungan dengan makhluk, hubungan dengan manusia adalah di antara perkara yang begitu penting dalam ajaran Islam. Beribadat kepada Allah satu, tetapi jangan kita mengabaikan hubungan kemasyarakatan. Khususnya kalau kita cukup keperluan, cukup barang kehidupan harian, kita mesti menolong orang-orang yang susah. Kalau kita tengok benda yang macam ini, sepatutnya dalam masyarakat Islam tak ada orang yang minta sedekah. Kalau ikut cara yang ini, benda ni mudah. Bukan dalam surah Al-Baqarah yang ada 286 ayat, bukan dalam surah Ali Imran yang ayat dia 200 ayat, tetapi dalam ayat-ayat lazim yang biasa kita baca dalam sembahyang. Orang biasa, orang kampung, hafal benda ni, tahu benda ni. Mudahnya, punya senangnya. Kita kat sekolah dulu hafal ni. Mungkin sekarang dah lupa. Sekolah dulu hafal ni sebab tak peksa. Hafal ni. Maknanya benda ni mudah. Kalau nak ikutkan, tak ada orang yang merempat dalam masyarakat. Sebab setiap satu kampung tu ramai orang yang kaya. Cuma orang kaya ni kedekut. Kalau boleh dia nak bolot semua. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan supaya orang kaya menolong orang yang susah, dan supaya semua orang Islam kalau boleh adalah ibarat adik-beradik. Dan kemudian jangan riak dalam beribadat, dan kena berhati-hati dalam sembahyang, dan jangan kedekut dengan barang-barang keperluan harian. Fadhal. Okey, sekarang kita pergi pada surah yang selanjutnya. Jadi kita ada cerita tentang Ka'bah dengan Abraha